Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa qudwatin nasi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sedang penonton sekalian yang saya kasihi, marilah sama-sama kita memanjat setinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih lagi dapat bertemu untuk teruskan pelajaran kita yang seterusnya, yang mana IQIM Interaktif Quran Imam Malik #sebar kebaikan pada malam ini telah masuk ke episod yang ke-197. Saya kena edit sikit ke 197. Baik tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Saya doakan mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dilindungi Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini Hakim akan masuk ke episod yang ke-197. Itu bermakna pada malam ini insya-Allah, pada malam ini insya-Allah kita akan sama-sama membaca ayat suci Al-Quranul Karim daripada muka surat yang ke-197. So tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda semua telah bersedia? So sebelum kita terus ke segmen info tajwid, mohon tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang hadir pada malam ini untuk sebarkan kebaikan, #sebar kebaikan. Kongsikan video ini kepada kawan-kawan, rakan-rakan, kenalan kita semua. Ajak mereka bersama-sama kita untuk sama-sama membaca ayat suci Al-Quran Al-Karim satu muka surat pada malam ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Okey. Pada malam ini, pada pertemuan yang lalu kita telah selesai tentang info tajwid yang berkaitan dengan nun mati dan tanwin. Dan seterusnya kita juga telah selesai ke empat bahagian nun mati dan tanwin, iaitulah izhar, idgham, iqlab, dan yang terakhir adalah ikhfa. So keempat hukum itu telah sama-sama kita kongsikan pada pertemuan yang lalu. So pada malam ni kita akan lihat tentang tempoh bacaan ghunnah, azminatul ghunnah. Okey, kita akan lihat tentang tempoh bacaan ghunnah. So tuan-tuan tolong tuliskan di ruang komen kita punya tajuk pada malam ini. Sebelum tu saya juga mengalu-alukan kedatangan rakan-rakan tuan-tuan dan puan-puan semua. Zubaida, Ramla, Rahna, Insa, Kak Wan, Rahna, Zayah, Wanisa, Latifah, Seliza, Aini, Mariam, Zizawiyah, Latifah, Warhaiza, Cik Mala, Marina, Tuan Abdul Rahim, Izan, Zainab, Asia dan ramai lagi. Selamat datang kepada anda semua. Baik, kita terus ke info tajwid pada malam ni, iaitulah tempoh bacaan ghunnah. Sebelum kita jelaskan tentang 4 peringkat tempoh bacaan ghunnah itu, perlu difahami bahawa yang pertama ghunnah yang tepat adalah dengan cara sima'i. Kita belajar dengan cara pendengaran, iaitulah mendengar bertalaki daripada guru ataupun imam-imam yang muktabar. Kita lihat bagaimana imam-imam qurra yang muktabar membaca tempoh bacaan ghunnah itu. Dan yang paling penting, kita perlu bertalaki dan musyafahah dengan guru kita yang berautoriti. Autoriti maksudnya faham tentang ilmu tajwid
dan ada sanad salsilah, sambungan sanad sampai kepada baginda Nabi SAW. Itu yang pertama. Okey, daripada sima'i, perlahan sangat, tak berapa jelas. Ya ke? Suara tak berapa jelas. Oh. Ataupun sebab ya ke? Sekejap saya tengok sekejap audio. Cancel. Sama je, tak ada masalah apa. Okey, itu yang pertama. Baik, yang kedua, tempoh bacaan bersesuaian. Okey, saya kuatkan sikit lah suara saya. Tempoh bacaan yang bersesuaian. Tempoh bacaan mestilah bersesuaian dengan kelajuan bacaan yang dipilih. Bermaksud, kalau kita baca bacaan itu dengan laju, so kita punya tempoh gunnah itu menjadi singkat ataupun menjadi pendek. Sekiranya kita melambatkan bacaan ataupun memilih dengan bacaan yang slow ataupun tingkatan bacaan yang tartil ataupun tahqiq, bermakna kita akan panjangkan tempoh gunnah. Itu yang dimaksudkan tempoh bacaan mestilah tempoh gunnah itu mestilah bersesuaian dengan tempoh bacaan kelajuan yang kita pilih. So tuan-tuan dan puan-puan, itu yang penting sebelum kita masukkan kepada 4 peringkat bagi tempoh bacaan gunnah. Okey, sila rujuk. Suara slow lagi clear. Wah ya. Suara slow. Okey. Tak masuk habis ni. Okey. Selamat datang rakan-rakan IG. Apa khabar semua? Okey, seterusnya kita pergi kepada 4 peringkat. 4 peringkat bagi tempoh bacaan gunnah. Okey. Sebab itu sebelum ni saya ada sebut bahawa 2 harakat mad asli tidak sama dengan tempoh bacaan gunnah. Ingat tak saya ada sebut? So ini yang kita maksudkan itu. Tempoh bacaan ataupun 4 peringkat. Tempoh bacaan gunnah ini ada 4 peringkat. Okey, ingat. Yang pertama, tempoh yang paling sempurna. Paling sempurna bermakna paling panjang gunnahnya. Okey. Iaitulah berlaku pada huruf nun dan mim yang bertanda syaddah. Nun dan mim yang bertanda syaddah bermakna tempoh bacaan gunnah ni paling sempurna, paling panjang. Walakinna Allah sallam fil yammi wa la takhafi. Okey, yang ditasydid dan diidghamkan. Faman ya'mal, nun mati bertemu dengan ya. Ma lahum minallah, bermakna nun mati dan mim mati, nun dan mim yang bertanda tasydid dan diidghamkan, itulah tempoh yang paling sempurna. Tempoh yang pertama, peringkat yang pertama. Kemudian peringkat yang kedua, sempurna. So kurang sedikit tempoh bacaan itu daripada yang peringkat yang pertama. So peringkat yang kedua ini adalah pada nun dan mim ketika ikhfa. So syaddah dan idgham yang pertama. Yang kedua, nun dan mim yang bertanda nun dan mim yang hukumnya adalah ikhfa. Contohnya al-insan amburika tarmihim bihijarah. Okey. Seterusnya yang ketiga, tidak sempurna berlaku pada nun dan mim yang diizharkan ataupun nun dan mim yang mati yang dibaca dengan izhar. Contohnya, okey, bukan tak ada gunnah, ada juga gunnah walaupun hukumnya adalah izhar, tetapi kita kena bagi hak pada huruf nun dan mim yang mati itu yang padanya ada sifat gunnah. So kita kena berikan hak gunnah, sifat pada huruf nun dan mim yang bertanda mati. Cuma tempoh bacaannya tidak sempurna. Tempoh bacaan gunnah itu tidak sempurna. Bagaimana yang dimaksudkan dengan tidak sempurna? So kita hanya jelaskan saja
Sami'un alim. Dia mesti naik. Sami'un. So dia naik kan. Kalau tidak naik sami'ud ud, itu tidak naik ke khayshum. Okey, tidak naik ke sifat gunnah. Kena ada gunnah. Sami'un alim. An'amta hum fiha. So kita tidak boleh panjang pula. Walaupun ada sifat gunnah, tempoh bacaan gunnah yang tidak sempurna, hati-hati supaya kita tidak terlebih. Sami'un alim, itu dah lebih. An'amta, lebih. An'amta, sekadar itu je, cukup. Okay. Dan peringkat yang terakhir, yang keempat, kita sebut sebagai paling tidak sempurna, berlaku pada nun dan mim yang berbaris, atas, bawah, hadapan. Okey. Qul bi'sama. Sebelum kita nak sebut ma tu, dia mesti ada mesti naik dulu kepada gunnah. Mesti ada gunnah sedikit, baru kita buka mulut, lalu di kawasan jaufiyah. Okey. Ma ya'murukum bihi imanukum. Okey. So itu adalah 4 tempoh bacaan gunnah yang kita bincangkan pada malam ini. So rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang kita pelajari pada malam ini pada info tajwid. Ada rakan kita yang tolong tulis 4 peringkat paling sempurna huruf nun dan mim yang bertasydid dan diidghamkan. Betul, Zalina Idris, terima kasih. Yang kedua, sempurna nun dan mim semasa ikhfa, hukum ikhfa. Betul, terima kasih. Gambar masih kabur. So far dekat sini okey, tak ada masalah. So gambar kejap okey, kejap kabur. Setakat ni pada okey je, tak ada masalah. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh faham, kita akan teruskan ke segmen yang seterusnya, iaitu bacaan Al-Quran. Satu muka surat bacaan Al-Quran kita baca sama-sama, yang mana pada malam ni kita akan sama-sama baca daripada muka surat yang ke-197. Adakah tuan-tuan dan puan-puan telah bersedia? Video dan audio okey. Sarina Said clear. Latifah Dahlan clear. Line tak okey. Mungkin kawasan setempat. Setakat ni tempat saya okey, tak ada masalah. Senang faham. Terima kasih Jamila Muhammad. Baik. Sedia Aida Asmin. Okey, dah sedia Taranum Ras. Ya betul, Aida Asmin. Maknanya ada yang buat homework. Ni dia ucapkan. Clear dari Kota Tinggi pun clear. Oh, Taranum Ras itu yang semalam, minta maaf. Zulfi yang betul. Surah At-Taubah ayat 62 hingga 68, Taranum Jiharkah. Ras malam kita dah baca, minta maaf. So kita sedia dengan Taranum Jiharkah pada malam ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sedia, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. Lihat di situ ada nun syaddah. Kita ini adalah
gunnah yang paling sempurna. May yuhadidi, gunnah yang paling sempurna, iaitu tingkatan peringkat yang pertama. Yang nun dan mim yang bertanda tasydid dan idgham, kita kena lebihkan gunnahnya berbanding dengan khalidan fiha pada ikhfa itu. Okey, sekali lagi. Sama-sama. 1 2 mula. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha ذلك الخزي العظيم ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. Nak ada sini? Ha? Nak ngabi? Juga ngaji. Ajarlah. Anas bin Malik nak juga ngaji. Nak diam je. Okey, dengar dia baca ni nampak ni. Seterusnya ayat yang ke-66. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Silakan. 1 2 mula. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Start ayat 65. Oh, ayat 65 ketinggalan. Okey, ayat 65 sorry. Terima kasih Aida Asmi. Ayat 65 kita again. Astaghfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Ayat 65 sekali lagi. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قل أبالله وآياته ورسوله كنتم
يستهزئون. Okay, ayat 66. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. So bagaimana sekarang line di tempat anda? Okey ke? Ayat 67. Okey, 67. Anda tahu. Oh, anda tahu. Anda 68. Ayat 67 betul lah ni. Al-munafiqun. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. Silakan. 1, 2 mula. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. إن المنافقين هم الفاسقون. Ayat terakhir. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. ولهم عذاب مقيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahu al-azim, sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian. Alhamdulillah, akhirnya kita telah selesai. Saya kira mungkin ada video yang tersekat kerana
laptop ini sedang dalam proses render video yang saya telah sediakan. InsyaAllah saya akan keluarkan dah siapkan video untuk kunut nazilah kerana untuk kita mohon perlindungan khusus untuk kita punya wabak coronavirus itu. Mudah-mudahan insyaAllah nanti saya akan share kepada tuan-tuan dan puan-puan. So jangan lupa lah nanti untuk kongsikan video yang saya sharekan itu, video kunut nazilah yang saya bacakan itu, untuk kongsikan kepada kawan-kawan dan rakan-rakan kita. Mudah-mudahan dengan kita amalkan, kita mohon bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan permintaan kita dan selesailah wabak coronavirus pada kita di Malaysia terutamanya. Baik. So tuan-tuan dan puan-puan, ada sebarang pertanyaan daripada tuan-tuan? Video memang tersekat ni, betul. Laptop ni sedang dalam proses tengah gunakan render video. Render video tu maksudnya campur video. Habis. Dah edit nanti kita nak keluarkan generate video. Adakah gunnah boleh dibaca 2.5 hingga 3 harakat wajibal gunnah dan idgham mithlain untuk meraihkan gunnah yang terdapat pada huruf nun dan mim itu sendiri? Terima kasih. Macam yang saya sebutkan tadi, yang pertama, mula-mula sekali sebelum kita mulakan, kita terangkan tentang tingkatan gunnah. Okey, tingkatan gunnah, peringkat gunnah. Saya ada sebut gunnah yang tepat adalah dengan cara sima'i. Kita belajar daripada guru kita, bertalaki dan musyafahah, mendengar daripada imam-imam qurra, imam-imam yang masyhur, yang mu'tabar, bagaimana mereka membaca tempoh gunnah itu. Okey, dan dalam masa yang sama kita mestilah bertalaki musyafahah dengan guru kita, dengan guru yang berautoriti. Itu yang pertama yang saya sebutkan. So untuk kita kata tempoh kita nak baca dengan 2.5 hingga 3 harakat, itu bukan persoalannya, kerana persoalan dia adalah bagaimana tempoh bacaan yang kita gunakan. Kalau tempoh bacaan yang kita gunakan adalah bacaan hadar, kita panggil bacaan tadwir, katakan wa'adallahul, kita nak ambil kat mana ayat dia? Sekejap. Innal munafiqina humul fasiqun. Hadar. Kalau kita baca dengan tahqiq, dia lagi lama lagi tempoh bacaan gunnah itu. Dia jadi lambat. Kita lambatkan tempoh gunnah menjadi panjang. Innal munafiqina humul fasiqun. Itu tahqiq. Kalau kita baca dengan laju, innal munafiqina humul fasiqun, yang pastinya dia mengikut tempoh bacaan yang kita gunakan. Tempoh bacaan yang bersesuaian dengan kelajuan yang kita gunakan. So itu adalah jawapan. So saya tak dapat nak jawab adakah kita boleh baca 2.5 harakat hingga 3 harakat, sebab saya dah sebutkan bahawa 2 harakat mad asli tidak sama dengan tempoh gunnah. Kerana tempoh gunnah itu sendiri ada peringkatnya. Paling sempurna, kurang sikit adalah sempurna, tidak sempurna dan paling tidak sempurna. Okey. So harap menjawab Ustaz Zulfi. Okey, saya fikir itu saja kita punya soalan. Mudah-mudahan terjawab nanti. Ada apa? Mudah-mudahan kita terjawab soalan tuan-tuan dan puan-puan. Besarkan volume suara. Okey, insya-Allah nanti kita cuba. Okey, itu saja. Sebelum saya akhiri, jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan untuk tonton video bacaan contoh setiap pagi jam 8 pagi. Itu adalah kerja rumah kita, homework kita untuk kita buat persediaan sebelum kita hadir ke kelas pada setiap malam seperti ini. So saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jangan lupa share pada kawan-kawan. Bye-bye Anas. Bye-bye. Assalamualaikum. Tapi
Wabarakatuh.